kajian dalam Quran semasa yang dibuat oleh Barat. Kalau orientalis orang kaji Quran banyak, dan kaji hadis pun banyak. Orientalis tahu kan? Orang non-Muslim yang dia mengkaji agama Islam dengan tujuan untuk dia nak menjatuhkan balik Islam. Itu kami dalam perbahasan kata-kata mereka digelar sebagai orientalis. Dalam bahasa Arab al-mustasyrikun. So orientalis ni memang salah satu subjek dalam pengajian Islam. Jadi orientalis ni dia ada buat buku banyak pasal Islam. Orientalis ni, kalau dalam Quran mereka kaji sifat manusia. Sifat manusia mereka bahagikan kepada 12. Dalam Quran ada 12 sifat manusia. Antaranya peace, ada love, ada trust. Diorang lagi mengkaji details, orang-orang orientalis ni, macam mana sifat manusia di dalam Al-Quran, dan mereka gunakan balik. Sebab itu kalau lihat dalam cerita-cerita diorang, movie diorang gunakan manfaat keseluruhan. Apa diorang nak set sistem belief kan? Itu termasuk 12 isu tu lah. Sistem belief, diorang mainkan emosi, love, diorang buat cerita pasal trust, pasal peace kan? So diorang kaji Quran. Tapi orang Islam tak. Kita dapat manfaat dari diorang kan? Tapi kita nak mengkaji slow. Kalau dalam Quran, kalau dalam hadis, mereka buat satu kitab, yang kitab tersebut jadi rujukan utama orang-orang pengajian Islam. Diorang buat kitab tu, diorang nak counter balik orang Islam. Tapi rupanya kitab diorang tu diguna pakai oleh kita. Mereka buat kitab indeks hadis. 9 ulama hadis diorang kumpulkan, diorang buat indeks. Zaman tu tak tahu macam mana diorang buat. Contoh dia kata nak cari hadis niat. Hadis niat. Niat tu mereka dah kumpulkan dalam kitab, satu kitab dekat berapa belas jilid lah, besar kitab tu. Dipanggil kitab tu, dia orang namakan dalam bahasa Arab tu Mu'jam Mufarras lil Alfazil Ahadis. Mu'jam Mufarras. Siapa belajar hadis wajib belajar kitab Mu'jam Mufarras. Tapi dibuat dia oleh siapa? Oleh orang orientalis. Tapi kita dapat manfaat pada dia orang. Walaupun wa makaru wa makarallah. Mereka merancang konon-konon nak gunakan modal tu nak jatuhkan Islam, tapi kita pakai balik. So hari ni kita ambil satu isu. Boleh saya minta isu tak? Standby. So saya ada forwardkan WhatsApp nota tentang peace untuk hari ni. Tak apalah kalau tak sempat sekarang, nanti akan datang ni pasti boleh tengok. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengumpulkan kita dalam keadaan iman dan juga Islam. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi kita syukurilah nikmat iman dan nikmat Islam tersebut. Iman adalah satu benda yang berbeza di kalangan masing-masing. Setiap orang dia tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, iman yang Allah Taala berikan kepada kita hari ini mungkin berbeza pada orang-orang lain. Ada orang yang dia ada iman, dia usaha untuk tambahkan nilai dia di sisi Allah dengan belajar ataupun dengan bersedekah, dengan pelbagai perkara. Tapi apa yang kita buat hari ini adalah salah satu nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.
So kita dapat ruang untuk berada dalam majlis ini untuk kita belajar Al-Quran, dan harapnya untuk kita sampaikan pula Al-Quran itu kepada orang lain. Itu semestinya nak jadi orang yang terbaik, sebaik-baik daripada kalangan kita yang Nabi Muhammad SAW sabdakan tadi. Dua syarat lah: belajar Al-Quran dan mengajar balik. Mengajar balik itu untuk pulang mengajar ikut level lah. Kalau kita ada anak, kita boleh ajar anak, ajar anak. Kalau kita boleh ada isteri, kita ajar isteri. Ada kawan-kawan, kita beritahu kat kawan-kawan. Jadi itu syarat untuk kita nak jadi sebaik-baik orang yang belajar dan juga mengajar pada orang lain. Jadi boleh tak Allah Ta'ala pilih orang lain untuk berada dalam majlis yang macam ni, menggantikan kita? Boleh kan? Tapi Allah SWT bagi izinkan kita untuk berada, kita yang berada dalam majlis ini. Dan sebab itulah iman tersebut kita syukuri, dan Islam tersebut, nikmat tersebut kita syukuri. Untuk kita bukanlah jadi orang yang mula-mula dengan kuliah ni macam itu, tapi kita menjadi orang yang semakin lama semakin dapat merasai apakah yang nak disampaikan oleh firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi insya-Allah, dan kita syukur juga kepada dua nikmat yang selalu kita lupa, nikmat kesihatan dan juga masa lapang. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang tentang satu tajuk yang saya ambil, iaitu peace, tenang. Mula-mula kita lihat dalam satu surah ke-19 ayat 26. Surah 19 ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maksudnya, maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang bermusingkan. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, katakanlah sesungguhnya aku bernazar diam, membisu kerana Allah Ar-Rahman. Nama Allah juga Ar-Rahman tersebut. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak pun berkata-kata sesiapa kepada sesiapa pun dari kalangan manusia. Okey. Kisah ni kisah tentang siapa? Tentang Maryam. Ada 4 orang wanita yang diangkat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai 4 wanita yang agung lah, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Maryam, lagi ibu Nabi Musa, lagi Khadijah, dan juga Fatimah, anak Nabi SAW. Ada 4 orang yang dijadikan tokoh utama yang Allah SWT angkat martabat mereka. Antaranya ialah Maryam. Dan kita baca ni kisah tentang Maryam. Kisahnya bermula daripada awal lagi. Kalau kita lihat ayat ke-19 tu cerita bagaimana seorang malaikat ataupun satu malaikat datang kepada Maryam, beritahukan Maryam, wahai Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk aku tiupkan roh ke dalam rahim Maryam. Jadi Maryam pun dia tanya, macam mana pula aku nak boleh dapat anak sedangkan aku tak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Jadi terus menerus Maryam ni akhirnya dia pun mengandungkan anak, iaitu yang bernama Isa alaihissalam. Maryam binti apa? Maryam binti Imran. Surah Ali Imran, ahli keluarga Imran. Maryam binti Imran. Anaknya ialah Al-Masih. Okey, sebab tu Al-Masih Isa bin Maryam. Isa bin anak kepada Maryam. Baik. Maryam ni seorang wanita yang solehah. Dia terkenal, bapa saudara dia siapa? Zakaria. Maryam dapat macam-macam anugerah dan macam-macam nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Maryam pernah duduk dalam mihrab. Mihrab dia apa? Mihrab ni tempatlah disediakan untuk orang-orang nak beribadah ataupun nak bertawajuh, nak berfokuskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Maryam ni satu hari dia didatangi oleh malaikat. Bapa saudara dia terkenal, Zakaria. Pernah satu masa Zakaria datang, dia terlambat hantar makanan kepada Maryam. Tapi Maryam dah ada makanan dalam bilik dia. Siapa bagi? Allah Subhanahu Wa Taala kan, kisah. Macam mana Maryam dia dapat makanan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia. Satu hari malaikat datang. Malaikat kata, wahai Maryam, sebab Maryam ni hamba Allah. Datang dari malaikat tersebut, malaikat tu kata dia nak tiupkan anak ke dalam
rahim Maryam. Jadi Maryam bertanya, macam mana pula aku tak pernah kahwin pun, tak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Tapi kata, siapa yang datang tu? Nama dia Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ni kalau dalam agama Kristian mereka ada bincangkan. Mereka kata ini adalah anak perempuan Allah, Ruhul Kudus, malaikat, angel. Jadi Ruhul Kudus ni adalah Jibril. Nama lain bagi Jibril, Ruhul Kudus. Jadi bila malaikat memberikan khabar berita demikian, maka Isa pun terimalah. Tapi bila lumrahnya seorang perempuan yang mengandung, lepas tu bersalinkan anak, orang mesti nak tanya siapa ayahnya. Tapi Maryam dia tak ada suami, Isa tak ada ayah. Ada seorang makhluk Allah SWT yang tak ada ayah, tak ada ibu. Dia wujud tiba-tiba. Siapa? Adam ada ayah tak? Tak ada. Ibu pun tak ada. Ada juga orang yang makhluk Allah, dia lahirnya boleh kata daripada ayah lah, daripada lelaki, tapi dia tak ada ibu. Siapa? Hawa kan? Hawa. Dia tak ada pun. Dia keluar daripada tulang rusuk kiri. Adam. Okey. Dan ada juga yang keluar tak ada ayah, tapi ada ibu sahaja. Siapa? Isa, Nabi Isa alaihi salam. Hari ni pun ramai ingat Maryam. Orang mengandung ayah tak betul, tak siapa. Contoh apa anak. Okey. Jadi Maryam wanita solehah, bila Allah Subhanahu Wa Taala beri dia daripada malaikat untuk dapat anak tersebut, maka dia tak melawan, dia tak melanggar, ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Maryam ni dia terus jaga diri dia, dan akhirnya sampai kepada ayat 26. Kita lihat apa? Ini dah sampai di penghujung tu. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merungsingkan. Tengok sifat Maryam. Dia seorang yang tenang dan tak rungsing pun. Itu satu daripada sifat tenang, iaitu yang ditunjukkan oleh Maryam. Sama juga kalau kita lihat dalam surah 28 tu, satu kisah Maryam. Kita lihat tenang pula daripada Ummu Musa, iaitu ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi Musa? Bukan Asyah, ibu Nabi Musa. Surah 28 ayat 10. Ni kisah ibu kepada Nabi Musa ketika dia kena hanyutkan Musa ke dalam sungai. Dia kena hanyutkan Musa ke dalam sungai. Okey. A'udzu billahi wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat litubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Okey, surah 28 ayat 10. Ni kisah tentang ibu Nabi Musa pula. Dan sepeninggalan menjadilah hati ibu Musa kosong, kan? Ni masa dia dah hanyutkan anak dia tu. Sesungguhnya ia nyari-nyari menyatakan perihal anaknya itu dan terus terang. Maksudnya dia nak pecah rahsia tentang itu adalah Musa. Tapi dia apa? Kami kuatkan, Allah Ta'ala kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. So, dua sifat dahulu yang kita boleh ambil tentang tenang. Yang pertama, orang yang tenang, dia apa? Maryam, sifat dia apa tadi? Maryam, dia sifat tenang dia sabar dan tak marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tuan-tuan tiba-tiba tak ada masalah apa, tiba-tiba orang bagi, dah tahu dah, nanti bila orang tahu, alamak kan, pening kepala nak jawab kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya ada kerja-kerja yang bukan kerja kita pun. Kita jaga diri kita, kita jaga amalan kita, tiba-tiba kita diuji oleh Allah SWT. Dah suatu tanggungan untuk kita nak tanggung. Kadang-kadang kita tak boleh terima sebab kita tak ada sifat tenang dalam hati. Tapi ini satu sifat tenang ditunjukkan oleh Maryam, iaitu sifat tenangnya sabar dan yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan ibu kepada Nabi Musa, iaitu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu dua sifat dahulu. Kalau kita boleh ambil contoh kan, ibu kepada Nabi Musa ketika dia nak melepaskan anak, satu nak dapat, satu lagi nak lepaskan.
Jadi bagaimana sifat dua orang wanita yang hebat diceritakan dalam Quran, sampai diceritakan dalam Quran mereka tenang dengan apa pun yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tenang. Okey. Bahkan Al-Quran, antara sifat tenang yang lain, Allah Ta'ala cerita Al-Quran sifatnya turun dengan beransur-ansur, tak kelam kabut. Kita lihat surah 17 ayat 106. Surah 17 surah apa? Al-Isra ayat 106. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Tengok, Quran pun turun kepada kita pun dengan beransur-ansur, supaya kita bacakan dengan kita dibaca dan kita membacakan kepada orang lain dengan tenang. Hari ini ada orang baca nak laju tak bertenang. Ada orang nak cepat, nak baca satu muka surat dalam sehari, lepas tu dia rasa macam banyak kerja lain. Sedangkan Al-Quran tersebut Allah Ta'ala suruh baca dengan tenang. Sebab tu Quran pun kami turunkan dengan beransur-ansur, supaya kalau katalah Quran tu diturunkan dengan jumlah wahidah, satu jumlah yang banyak, pasti orang Islam akan susah nak amalkan masa tu kan. Jadi Islam pun turun Quran tu dengan beransur-ansur. Cuma hari ni kalau kita pergi tempat orang nak baca kelam kabut, macam mana kita pun pening kan. Cepat tu kau dah nazak ni, baca sebelum mati ni, sempat baca kan. Wah kan, nak kejar baca Quran sebab takut lagi tengok atuk nazak lagi baca laju kan. Takut tak sempat nak habis kan. Baca Yasin dulu kan, takut tak sempat nak habis. Kalau atuk tu boleh bangun angkat dia tampar kan. Aku kan nak mati lagi kan. Sibuk-sibuk nak baca laju-laju ni, tu aku mati, takut aku tak sempat. Kita baca pun tenang, sebab apa pun urusan kita, orang yang beriman ni sebab apa? Satu apa tadi sifat dia sifat sabar dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Kisah ibu Nabi Musa tadi, dia betul yakin dengan Allah Subhanahu Taala, dan juga orang Islam ni dia tenang, dia sifat dia tak kelam kabut. Tu sifat orang yang tenang. So macam mana kita nak dapat tenang? Dan ceritalah pasal sifat-sifat orang yang tenang. Hari ni ada tak di kalangan kita rasa macam kelam kabut? Kita panggil apa istilah apa? Jonah. Kelam kabut dah, itu tak settle, itu tak settle, aku tak settle. Orang Islam tak ada, kita dah relax je. Dia ada masalah pun tak apa, relax kan. Tapi bukanlah relax dia catwalk kan. Orang nak cepat ni dia boleh catwalk, senang kan. Dia dah bagi kan. Itu dah bertenang lain. Ini maksudnya orang Islam, apa pun yang ada pada dia bertenang. Kalaulah kita teringat, ni cerita saya ambil dua kisah tentang perempuan, sebab biasa yang pertama ni perempuan kan. Tak ada. Ada juga kisah yang Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah tak Rasulullah pesankan Abu Bakar suruh bertenang? Menahan dalam gua, ketika Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, la tahzan, janganlah sedih. Maksudnya relax lah, cool man kan? Relax Abu Bakar. Okay. So kita nak cari ubat penenang tu macam mana pula sebenarnya? Okay. Kita lihat dalam kisah ni, tadi tu kisah dua orang perempuan yang baik. Kita tengok surah 9 ayat 40 pula. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, orang pernah baca kan, kita pernah bincang sebelum ni tentang ayat yang tengah-tengah tu, la tahzan innallaha ma'ana. Okey, sesungguhnya dia engkau berduka cita, sesungguhnya Allah SWT bersama dengan kita. Maka Allah Ta'ala menurunkan semangat tenang kepada Nabi Muhammad dan para tenteranya, iaitu malaikat. Okay. Jadi Al-Quran dia mengajar kita untuk biasa kita dikatakan pada kita bertenang, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Biasa dia tak tenang tu daripada mana datangnya? Daripada fikiran ke daripada hati? Daripada hati kan. Hati rasa berdebar, rasa macam laju duduk. Itu maksudnya hati dengan tak tenang. Jadi bila hati tak tenang, sebab itulah kita kena lihat balik hati tersebut kita isi dengan apa sampai tak tenang. Hati yang ada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tenang. Nanti kita akan lihat bawah tu, orang yang ingati Allah, hati dia ada Allah, dia akan tenang. Sebab itulah hati ni Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan kepada kita. Apa pun dalam kawalan kita, semuanya daripada hati. Dalam hadis Nabi SAW kata, iza salahat jasadu kullu, iza fasadat jasadu kullu. Dia tak ada dalam nota tu. Jika baiklah hati tersebut, baik seluruh jasadnya. Kalaulah jahat
hati tersebut rosak seluruh jasad tersebut. Maksudnya bukanlah rosak tu jadi bila hati rosak tu itu physically kita nampak lah kot kan, mungkin kuku bengkak ke hati bengkak kan. Bukan, ini maksudnya hati yang baik tersebut jika ada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tenang, seluruh jasad dia akan tenang, dia akan jadi orang yang relax. Kita tengok dia pun kita rasa macam oh cool je bapak ni kan. Okey. Ataupun cool je bidah ni. Kita boleh kata macam tu. Kenapa hati boleh jadi tak tenang? Sebab apa? Dia tak letak Allah Taala bersama. Hati sepatutnya diisi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lah zikrullah tu kan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ni kita lupa, kita isi dunia dahulu. Apa maksud dunia? Maksudnya isi makhluk tu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Fatihah saya bagi nota. Ada satu yang kena ingat. Ni kalau yang baca boleh jawab lah. Kullu ma siwallah. Apa jawapannya? Setiap apa selain Allah. Setiap apa-apalah selain Allah adalah, kaedah adalah apa? Ingat? Makhluk. Ini kaedah. Setiap apa pun selain daripada Allah adalah makhluk. Bulan adalah makhluk. Planet adalah makhluk. Apa sahaja. Kereta makhluk, kucing makhluk. Jadi kenapa hati boleh jadi tak tenang? Sebab kita masukkan benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah diajar oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kan, bertenanglah sebab Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Adakah Rasulullah dia nak peluh Abu Bakar masa tu nak bagi tenang? Tak ada. Dia tiup Abu Bakar kan. Relax kan. Tak ada. Dia buat apa kan? Tapi apa yang Rasulullah SAW buat? Dia suruh ingat hati tu get connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So firstly, ubat penenang yang untuk kita nak dapat tenang kena buat apa? Kena total surrender kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu sentiasa get connected, sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah masa tu Abu Bakar jadi orang yang tenang kan. Abu Bakar pun tenang. Walaupun Abu Bakar masa tu disengat oleh kalajengking. Tapi next tu Rasulullah SAW ubatkan dia. Ya, Rasulullah ada mukjizat. Rasulullah ludah, lepas tu diletakkan di tempat luka tu maka baik. Itu mukjizat Rasulullah. Tapi apa pun, tenang tu satu benda yang penting. Pernah tengok orang yang panik, orang yang tengah sakit ataupun yang susah nak bernafas, apa kita suruh dia buat? Bertenang kan, bertenang, bagi ruang dekat dia. Jangan dia rasa sempit kan. Jangan dia rasa nanti tak boleh nak bernafas, maka lagi susah. Sebab itulah, apa pun ubat penenang yang paling utama kita kena ingat, yang itu get connected. Isi hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan isi dengan makhluk. Apa pun. Okey. Jadi hati yang pertama, hati yang serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Umar Al-Khattab ketika Rasulullah SAW wafat, apa Umar kata? Siapa yang kata Rasulullah SAW telah tiada, maka aku akan bunuh dia dengan pedang ini. Umar Al-Khattab kan. Dan diingatkan oleh Abu Bakar apa? Wahai Abu Bakar, wahai orang-orang Islam, wahai Umar, jika kamu semua mencintai Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, maka Rasulullah telah tiada, telah meninggal, telah wafat. Tapi jika kamu semua berpegang kepada Allah dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi, hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi, maka kita akan tetap bersama dalam agama Islam. Ataupun dalam ayat-ayat boleh lihat balik dalam sirah bagaimana ayat Abu Bakar. Tapi poinnya bahawa kita punya kehidupan kena letakkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, untuk barulah kita dapat kontrol apa yang ada di luar ni. Sekarang ni kalau kita letak makhluk dalam hati, kata letak kereta dalam hati, sayang kereta, waktu azan kita dengar azan, macam mana kita nak pilih kereta ke pilih Allah? Ya, kalau orang yang letak kereta, dia rasa macam tak apalah, sikit lagi sport rim depan dia tak polis lagi. Tengok pula belah sana, alamak ada lagi habuk kan, nak polis lagi. Lepas tu nampak kat belakang wax tadi, sapu tak rata, nak buat lagi. Sebab kereta yang manage hati tersebut kan. Lain dia kata apa? Tak apa, azan maghrib ni sempat lagi pukul 8 Isyak hari ni masuk lewat kan?
Jadi sebab letak hati dalam kereta, letak makhluk, letak anak dalam kereta pun sama juga. Anak balik sekolah penat-penat, kita pun rasa macam, oh anak nak pergi main ni, tak apalah, pergilah main malam kan, ada tuition lagi, kesian kat dia tak dapat main kan. Tapi dalam masa sama, asal dah dekat. Nak utamakan siapa? Nak utamakan asal, Allah dahulukan anak dulu. Tentulah dahulukan asal dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita susah sangat nak buat pertimbangan, nak susah sangat nak fikir, nak buat apa dulu sebab apa? Sebab makhluk letak dalam hati. So kita nak kena susun ranking dia, nak letak siapa dulu priority, nak letak apa. Tapi kalau kita letak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, kita tahu dah pertama urusan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita akan dapat berfikir yang luar tu bagaimana nak seratakan, nak samakan untuk nak dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang pertama untuk nak ubat penenang, buat apa? Innallaha ma'ana. Letakkan Allah bersama dengan kita. Letak di mana? Dalam hati. Samalah sayang isteri pun sebab Allah, bukan sebab sayang isteri sampai apa isteri nak buat, lepas tu Allah kita lupakan. Sama juga sayang suami pun sebab Allah. Dan bila kita buat sesuatu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak dalam Islam istilah kecil hati? Tak ada pun. Sedih ke tak ada, sebab kita sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La tahzan, tak ada pun, don't be sad. Innallaha ma'ana, cukuplah Allah Taala bersama dengan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kita, cukuplah Allah sebagai penjaga kita. Tu yang pertamanya, ubat penenang kita. Kemudian ubat penenang yang ada. Okey. Dan juga kesan tenang kita boleh lihat surah 9, surah yang sama, ayat 26. Awal sikit ayat 26. Cuba kita lihat. Allah Ta'ala kata, apakah kesan tenang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta ia menyiksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang kafir. Baik. So, summa anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan semangat tenteram. Siapa yang bagi tenteram? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tenteram kepada Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, okey. Summa anzalas sakinatahu. Orang-orang yang beriman tadi tu, yang sifat dia ada Allah, ada Rasulullah sebagai sunnah untuk diikutinya, maka dia akan dapat semangat ketenteraman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dah tahu kan, tak Allah, dan kita lihat kesannya apa? Allah Ta'ala akan jadi penolong. Ini kisah ketika tengah perang. Perang kan kita berdebat, tengah perang. Pernah pergi perang? Tak pernah kan? Saya pernah pergi perang dulu kecil-kecil kan, tapi tak mati kena tembak sebab pakai buah getah kan. Jadi orang yang tengah perang macam mana? Berdebat kan. Nak pergi pusing tengok kan. Alamak, banyak musuh ni kan. Kalau kita main perang-perang kan takut kan. Nyorok dia kan. Contoh menang kan. Kan. Pada orang lain yang berusaha payah pergi kan. Ni kalau main. Ni kalau betul-betul. Macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan ketenangan tersebut kepada orang-orang yang beriman dan juga Rasulnya. Okey. Jadi tengok apa kesan tenang tenteram tersebut diberikan. Ia adalah satu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, orang yang tenang dan tenteram mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita fikir logik pun, kita nak tolong orang, boleh tak dia tengah kelang kabut, tak tahu apa dia, mulut dia cakap banyak kan. So kita pun nak bagi nasihat pun, kita pun cakap baru nak start sepatah, dia dah bubu kan dia. Tak boleh juga. Jadi kita macam itulah Allah Subhanahu turunkan semangat tenteram kepada Rasul dan orang-orang yang beriman yang nak letakkan Allah dalam hati tadi. Dan kita boleh lihat ini adalah satu ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu dalam perang tengah-tengah kabur. Sebab itulah mengantuk. Bila kan nikmat mengantuk yang besar Allah Taala berikan ketika sedang berjuang. Pernah mengantuk rasa sejuk dia kan, rasa macam mamai pada pejam mata pun sikit-sikit dia kan. Kalau dalam sains dipanggil di level alpha. Di level alpha ni kalau tuan-tuan set kan, doa ataupun buat satu fikiran yang baik, positif,
maka dia akan positif. Sebab itulah kita nak tidur diakhiri dengan baca Quran, kan? La ilaha illallah, baca 4 kul ke, baca 3 kul ke, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab di level inilah kita boleh set macam-macam yang kita nak dalam kepala kita, dan unconsciousnya akan ajar tubuh kita untuk bergerak apa untuk esok hari, kan? So, macam tu. Jadi mengantuk ni adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang. Sebab tu kalau mengantuk ni normal lah, kan? Maksudnya tengah dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kan? Okeylah, sini okey yang segar semua. Okey. Dan juga apa lagi kita nak buat dengan ketenangan? Kesan tenang tersebut kita lihat surah 48 ayat 26. 48 ayat 26. 48 surah apa? Al-Fat. Surah kemenangan, pembukaan, ayat 26. Cuba. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu. Ketika orang-orang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh ada dalam hati mereka terhadap kebenaran, perasaan sombong angkuh sejarah jahiliah yang menyebabkan kamu panas hati, sakit hati, geram. Lalu Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, sehingga tercapailah perdamaian, serta meminta mereka tetap berpegang kepada kalimah taqwa, la ilaha illallah, kalimah taqwa kita. Sedangkan mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang berhak dengan kalimah taqwa tersebut, serta menjadi ahlinya. Dan ingatlah Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. So, apa kesannya bila kita dapat tenang? Orang buat macam mana sombong angkuh kat kita dengan sifat jahiliah dia, kan? Kita belajar Quran, dia kata apa? Alah, lekihlah kau belajar Quran, lekihlah anak-anak kau belajar Quran, kan? Aku anak aku sekolah sains, kan? Hantar tu, tak kisahlah. Itu bukan normal. Yang angkuh. Tapi apa yang ada pada kita kalau kita tenang, yakin dengan Allah, ya Allah Ta'ala bersama dengan kita, tak apalah, kan? Sebab kita tak rasa apa pun, kan? Hari raya dulu kita berebut nak pakai, kan, baju cantik-cantik sebab nak tunjuk, nak lawan dengan sepupu. Labuci punya banyak, kan, sampai bawah, kan, penuh manik-manik apa semua, kan. Tiba-tiba jumpa sepupu lagi banyak manik, satu badan, kan, satu baju. Alamak, kan, kalah, kan. Tapi hari ni kalau kita pakai, alah, kerana Allah aku pakai baju cantik juga aku buat, kan. Bukan tak boleh pakai, tapi buat pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Datang sepupu kita, kalah, kan. Aku punya labuci lagi banyak daripada kau, kan. Kita pun tak apalah, kan. Tak apa, aku pakai kerana Allah. Saat lagi tiba-tiba dia punya baju terkoyak lah, kan, kena kat dapur. Alamak, aku menang. Dapat dekat menang. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, kesan kepada orang yang tenang bagaimana? Tak kisahlah apa orang nak buat kat kita, kan. Yang penting kita dah tetapkan betul landasan kita dengan Allah, ikut tujuan, ikut matlamat, ikut kita punya landasan yang tertunjukkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya ada tak kesan apa-apa pada hati kita? Sebab itulah yang sakit hati bila orang lain buat sesuatu, siapa? Kita ke orang tersebut? Kita lah yang sakit hati. Orang tu nak kacau kita sebab dia nak kita sakit hati. So yang sakit hati tu kita. Tapi yang switch untuk pegang on dengan off sakit hati tu siapa? Kita juga, kan. Dan kita dah tahu sekarang ni bila hati get connected dengan Allah, hati bersama dengan Allah, innallaha ma'ana, maka apa yang datang kepada kita, walaupun racun, walaupun kaca, kan, akan menjadi intan, akan menjadi madu. Wah, kan. Ya. Jadi maksudnya itulah kehidupan hari ini. Sebab kita tak boleh nak kontrol orang. Dan orang jahat sentiasa ada, ya. Zaman Nabi lagi jahat, lagi sombong, lagi angkuh. Hari ni pun sama juga, ada orang yang sombong dan angkuh. Dan kita bekerja hari-hari, pergi mana pun, tak bekerja dalam office ni, jumpa customer pun mungkin ada yang macam tu. Office dah baik lah, kan? Tapi apa pun sifat orang yang tenteram, ada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah taqwa ni, dia sentiasa dalam hati, la ilaha illallah. Tak apalah, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Aku tak sembah nak cari engkau punya pengaruh, aku tak sembah nak cari kemenangan, aku tak sembah nak cari bodek dan sebagainya. Aku antara aku dengan Allah SWT. Aku hantar anak aku sebab la ilaha illallah, sebab aku ingat Allah SWT. Mungkin itu adalah landasan untuk aku nak letakkan anak aku, isteri aku, suami aku, dan tak kisah siapa pun. So la ilaha illallah bukan suatu ungkapan di mulut aja, tapi menjadi ubat penenang kepada hati kita dan apa pun kita nak buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so berpegang teguhlah dengan
dengan kalimah takwa dan dengan ketenangan yang Allah Ta'ala bagi itu, syukuri betul-betul apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bahkan kita lihat dalam surah 89 ayat 30. Kita tengok bagaimanakah orang-orang yang tenang. Satu hari nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata apa? 89 surah Al-Fajr, surah Fajar ayat 27 sampai 30. Lihat Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, wahai sekalian manusia, wahai sekalian an-nafsu, jiwa-jiwa yang ada, al-mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Wahai sekalian jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jom baliklah kepada Tuhan. Kita nak baliklah, nak balik kepada Tuhan. Nak balik dekat apa? Dalam keadaan tenang. Tenang masa mati, tenang masa menghadapi mahsyar, tenang masa menghadapi mizan. Allah Ta'ala kata apa? Wahai jiwa yang tenang, jom baliklah, balik ila rabbiki, jom balik kepada Tuhanmu, radiyatan, dan keadaan kamu redha kepada aku. Dan redha macam mana? Redhalah selama ni syariat yang Allah Ta'ala berikan. Redhalah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kita, ujian-ujiannya. Radiyatan mardiyah, dan aku dan kamu juga telah diredai oleh aku. Macam para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka redha kepada Allah dan Allah Ta'ala redha kepada mereka. Lihat cara jiwa yang tenang, Allah Ta'ala jemput balik-balik kat aku. Yang keadaan aku redha kat kamu kan. Macam kita jemput orang tak ada masalah, kita suka lah. Dah lama tak jumpa kan, nak berdamai balik, kita suka. Sebab kita tak ada masalah, aku dah selesai. Mereka pun nak jumpa dengan kita pun tak sabar, tak dah selesai urusan, tak sabar nak berjumpa. Allah Ta'ala jemput. Bahkan Allah Ta'ala kata apa? Fadkhuli fi ibadi, masuk di kalangan hamba-Ku yang jiwa-jiwa yang tenang, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Macam mana sifat orang yang tenang? Allah Ta'ala invite, Allah Ta'ala jemput dia menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak simple tenang kan? Nampak simple je tenang. Tapi rupanya tenang mengisikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati, maka boleh membawa kesan yang besar, bukan setakat di dunia tapi di akhirat. Jadi ada orang yang boleh masuk syurga Allah, dia masuk. Tapi ini nampak tak? Satu jemputan yang maha hebat oleh siapa? Tuhan yang selama ni kita nak cari, yang kita nak kenal. Tuhan yang kita kenal, dia maha pemurah sifat dia, maha penyayang sifat dia. Dia akan jemput kita, jiwa-jiwa yang tenang tadi, masuk ke dalam di kalangan hamba-Ku yang lain-lain, dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So tentang ketenangan yang kita bincang hari ini, peace, kita ambil sikit lagi bagaimana jalan-jalan untuk kita nak memperoleh ketenangan. Jalan ada banyak kan, tapi dirungkaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam surah 13 ayat 28. Surah 13 ayat 28. Okey. Allah Ta'ala kata, Alladzina a'udzu minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Zikru itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara nak ingati Allah? Saya dah cerita apa zikrullah dalam Quran. Maksudnya apa? Kita nak lihat zikrullah itu apa sebenarnya. Dalam Al-Quran Allah Taala cerita zikrullah itu ialah Al-Quran. Apa dalil dia? Surah 39 ayat 23. 39 ayat 23, ayat 23. Ahsanal hadis kitabun mutasyabiha wa qulub ila zikrillah. Jumpa ni kan ayat dia. Okey, cuba tengok. Ila hati mereka, ila zikrillah. Zikrillah ni juluduhum, kulit dia. Dari sebab kulit ni juluduhum, menjadi lembut serta tenang tenteram kan. Hati mereka dengan menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah hidayah. Zikrillah ni adalah kitab
suci, Al-Quran. So Al-Quran menjadi zikrullah yang utama kepada kita. So lihat tak Al-Quran. Tapi hari ni apa kita buat ni? Zikrullah kan? Kita baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sebab kita nak Al-Quran tu dapat memberikan kesan kepada jiwa dan sanubari kita. Okey? Itu tentang keseluruhan cerita tentang peace. So apa kita boleh ambil pengajaran dan tadabbur untuk hari ini? Pertama, tenteram tu dan tenang tu datang ke dalam hati manusia dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati tersebutlah akan mengawal setiap tindak tanduk kita. Bagaimana sabda Nabi yang saya bacakan tadi, "Idza salahat salahat jasadu kullu, idza fasadat fasada jasadu kullu." Jika dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika jahat hati, maksudnya rosak hati tersebut, maka rosaklah jasad tersebut. Maksudnya hati yang tenteram, tenang, baik jasadnya. Jika hati yang tak tenang, tak tenteram, maka tak tenteramlah dia punya anggota badan yang lain. So nak dapat tenteram dan hati tersebut, kena isi apa dalam hati? Allah Subhanahu Wa Taala. Isi Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dapat mengawal dunia ini dengan betul-betul waras fikiran kita berdasarkan apa Allah Taala minta dekat kita. Sebab kita melihat anak kita pun dengan pandangan Allah Ta'ala minta kepada kita. Kita melihat kerja kita pun dengan pandangan Allah Ta'ala minta apa kepada, tuntutan kepada kita, ajar kita. Kita melihat harta benda kita pun untuk kita keluarkan dan kita belanjakan pun melihat kepada apa Allah Ta'ala aturkan kepada kita, dengan zakat dia, dengan sedekah dia dan sebagainya. So isilah hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. It's the process. Bagaimana Umar Al-Khattab mendapat teguran daripada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar diajar oleh Rasulullah SAW, la tahzan, it's a process. Kalau hari ini kita melihat, kita membaca, tidaklah semestinya keluar daripada tempat ni kita terus nak kata Allah betul-betul dalam hati kita, kekasih hati kita. Tapi proses tersebut laluilah, dan kita kena ingat jangan menyucikan diri kita. Sebab itu bedahlah hati masing-masing. Lihat dalam hati apa yang kita dah letakkan selama ni dalam kita punya hati. Sampai susah sangat nak lepaskan kita punya laptop kesayangan kan, kerana Allah. Susah. Hari ni orang menderma pun, orang derma apa? Biasanya apa? Menderma benda-benda terpakai. Oh, baju-baju kat rumah collect masuk kotak bagi orang. Tapi bila Allah Taala kata dalam Quran apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awal juzuk 4 tu. Tidaklah menjadi sampai ke peringkat al-birr, iaitu peringkat yang paling tinggi bagi orang yang sehingga dia sanggup melepaskan, memberikan apa yang paling dia suka. Derma paling apa yang dia suka kan? Tapi hari ni apa yang paling kita suka? No, aku simpan dulu. Yang penting aku bagi orang, aku balance ni kan. Kita bisa proses lah, belajar. Sebab tu kita dapat hari Jumaat kita keluarkan sedikit duit, kita keluarkan makanan, keluarkan untuk proses kita melepaskan. Sama juga kita melihat anak-anak hari ni pun, kita melepaskan dia untuk Allah Subhanahu Taala tu is a proses. Belajar untuk melepaskan. Allah Taala sebaik-baik penjaga kepada kita. Suami kita, anak-anak kita, kerja kita. Dalam kita bekerja ni, sebab itulah dulu kita melihat orang cerita doa dulu, usaha dulu, lepas tu baru doa, lepas tu baru tawakal. Sekarang ni kita dah belajar, kita faham. Dalam keadaan kita berbuat sesuatu, kita berdoa, Ya Allah, tenangkanlah hati aku, berikanlah petunjuk dalam kerja aku. Ya Allah, aku serahkan urusan ni sampai-sampai aku buat ni. Tawakal kita pada Allah, bantulah Allah Taala semua baik membantu. Sama lah. Kita nak besarkan anak pun kan, kita tak jamin kita boleh buka mata kita sampai esok hari, datang kejap lagi pun. Tapi apa kita aturkan? Kerja kita, apa kita buat hari ini? Sama lah. Tak boleh jamin kita hari ini boleh kata kita dah letak yang terbaik, maka kita akan atur sebagaimana sampai ke hujungnya. Tapi Allah Ta'ala lah sebaik-baik pengaturnya. Okay. So isilah dalam hati hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Proses kehidupan ni laluilah dengan baik untuk kita meleraikan dunia daripada hati, makhluk daripada hati, hanya untuk kita mencari balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nanti kita akan bertemu dengan Allah pun, baru kita tahu sebenarnya Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya, cukuplah segala-galanya daripada hidup kita, sebab dah ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Seterusnya, apa lagi? Allah SWT berikan kecukupan dan sebagainya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So hari ini yang banyak dia tak tenang sebab apa? Sebab rasa tak cukup, sebab rasa tak yakin dan sebagainya. Tapi bila tadi kita belajar apa letak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah SWT kata dalam surah apa? Dalam surah 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, ayat 7. Surah 14 ayat 7, surah Ibrahim.
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya kami bersyukur dan saya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. So relax lah kan. Nikmat yang ada ni, live in present, gunakan yang sebaik mungkin. Ada duit jangan takut, Allah Ta'ala beri untuk sedekah, untuk memberi kepada orang, untuk jalan mencari ilmu, untuk diberikan kepada anak-anak sebagai jalan mencari ilmu. Tak apa. La in syakartum la azidannakum. Sebab Allah Ta'ala akan tambah. Tapi kalau bagi orang yang kufur, Allah kata apa? Sungguhnya azabku amatlah keras. Azabku amatlah keras. So tenang aja, yakin dengan Allah SWT. Sebab itulah apa yang kita boleh dapat dengan ketenangan, menjadi orang yang bersyukur. Kita jadi orang yang berfikir dengan logiknya, kan? Logik kita ialah logik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan logik hukum kita, hukum akal kita, tapi melihat kepada wahyu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat daripada peace ataupun sifat tenang yang kita ambil tadabbur kita daripada Al-Quran. So lihat contoh-contoh orang-orang terdahulu, bagaimana mereka hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ambil awal-awal tadi, kisah Maryam dengan ibu kepada Nabi Musa. Tengok, adakah mereka tidak memiliki? Ibu Musa dapat ajungkut, kan? Takdir Allah, dia memiliki. Tapi biar Allah Ta'ala aturkan bagaimana kita ikut perjalanan. Jangan kita terlalu berkeras untuk menentang arus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi tak salah untuk kita memiliki. Tapi kalau kadang kita tidak memiliki pun, bukan kita tak dapat, kita usaha tapi tak dapat pun, jiwa kita tetap tenang. So hari ini kita ni berdoa macam-macam, kita usaha macam-macam. Tapi saya teringat satu cerita yang pernah orang berikan kepada saya, kan? Kita ni macam tu juga. Pernah lihat anak-anak kecil minta, dia tengok kita duduk kat dapur nak main dengan pisau, kita nak beri tak anak kita pisau, kan? Adakah satu hari nanti bila dia besar dia tak dapat pegang pisau kalau kita tak bagi, kan? Dia boleh masak sendiri juga bila dia dah besar. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita minta, kita gelabah, kita tak tenteram, kita nak sesuatu daripada Allah Ta'ala, kita memesan macam-macam kepada dia, minta, ya Allah kenapa tak mampu lagi dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu, kan? Jika dia bagi kepada kita, mungkin seolah-olah macam pisau tadi akan disalah pakai. Kita pun tak mampu nak menguruskan pisau tersebut. Tapi tak salah, dengan ketenangan tersebut, perlahan demi perlahan, suatu hari nanti kita akan dapat belajar. Dan mungkin dengan cara lain Allah Ta'ala akan menggantikan doa-doa tersebut kepada kita. Mungkin anak kecil tadi zaman dulu, zaman kita dengan pisau, akan datang pakai apa lah, kan? Pakai laser, contohnya. So yang penting sampai kepada matlamat untuk nak memotong tersebut. Itulah Allah Ta'ala atur kepada kita dalam kehidupan ini. So demikian cerita tentang peace dan tenang. Mudah-mudahan kita orang Islam kena relax, tenang, kan? Bukan tenang tak buat kerja, tenang tak apa, tapi tenang iaitu hati yang sentiasa get connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So katakanlah isu biasa, orang perempuan Melayu ada tak nak merajuk-merajuk, kan? Ada lah, kan? Tapi tak apalah, get connected dengan Allah, kan? Selagi mana kuat dengan Allah, tenang je. Merajuk main-main tu nak terima tu normal lah, kan? Tapi yang merajuk sampai tak keluar rumah, kan? Sama laki-laki pun berkeras hati, terasa hati dengan member panah barat, orang buat kita macam ni, ada tak? Tak ada. Kalimatullah taqwa, kalimatul taqwa, kalimat taqwa, la ilaha illallah sentiasa dengan kita sebagai orang Islam. So insya-Allah Al-Quran menjadi ubat kepada kita. Tenang yang Allah Ta'ala berikan sebenar-benar tenang kepada kita, bukan tenang yang ditunjuk oleh orang-orang yang mencipta ketenangan barat dan sebagainya, tapi tenang yang ditunjuk oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu